Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, mesej apa mahu disampaikan dengan senjata mainan? Pemuda amanah bacok tak mahu demokrasi dibantutkan. Tiong Selamas Ermiyati tuduh mabuk guna Islam. Malaysia sedia hantar tentera ke Palestin. Walaupun pihak tertentu mempertahankan penggunaan senjata mainan di sekolah, Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim mempersoalkan mesej yang ingin disampaikan kepada kanak-kanak. Menjawab soalan semasa podcast Keluar Sekejap baru-baru ini, Tunku Ismail berkata baginda dimaklumkan mengenai kejadian seumpama itu yang berlaku beberapa hari sebelum Minggu Solidariti Palestin anjuran Kementerian Pendidikan. Katanya, saya dapat gambar dan laporan sekolah tertentu di mana guru sendiri menggalakkan anak-anak kecil membawa senjata. Walaupun benda itu adalah mainan, bukan senjata betul, tapi apa mesej yang anda ingin sampaikan di sini? Tunku Ibrahim berkata baginda juga menghubungi Menteri Pendidikan, Fadlina Siddiq dan Esko Johor yang menyelia pendidikan untuk memantau setiap sekolah. Bagaimanapun, Ahli Parlimen PAS Ahmad Fadli Syahari nampaknya tidak bersetuju dengan pihak yang bimbang dengan penggunaan senjata mainan. Ketika membela guru dan pelajar berkenaan, Ahmad Fadli berkata penggunaan senjata mainan membantu meningkatkan kesedaran tentang perjuangan rakyat Palestin. Ahmad Fadli menyasarkan Menteri Pembangunan Kerajaan tempatan dengan komen berhubung catatannya di X. Dia menolak tanggapan bahawa penggunaan senjata mainan adalah sama dengan mempromosikan keganasan atau ideologi ekstremis. Sebelum ini, Mufti Perlis Muhammad Asri Zainul Abidin turut membidas DAP dengan berkata roket dipercayai merujuk logo DAP. Itu juga boleh dianggap sebagai ancaman keganasan. Pada halaman rasminya, DAP berkata roket berwarna merah sebagai aspirasi parti dalam membina sebuah masyarakat yang moden, dinamik dan progresif. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh mencadangkan agar 12 wakil rakyat daripada PKR yang menggesa agar Minggu Solidariti itu dikaji semula dihantar dalam misi kemanusiaan ke Palestin. Dia berkata ini akan membolehkan mereka lebih memahami situasi di lapangan. Bekas Ahli Parlimen, Charles Santiago mempersoalkan sama ada guru akan mendapat membezakan antara rejim Zionis dan orang Yahudi. Kementerian Pendidikan dalam panduan untuk Minggu Solidariti Palestin melarang penggunaan senjata mainan. Ahmad Fadli Syahari mempertahankan tindakan pihak sebuah sekolah menggunakan senjata mainan sebagai peralatan pada Majlis Solidariti buat Palestin baru-baru ini. Kata Ahli Parlimen Pasir Mas, langkah pihak sekolah berkenaan menganjurkan program tersebut bertujuan untuk mendidik pelajar memahami makna perjuangan. Menyelam Menteri Pembangunan Kerajaan tempatan dengan komik yang menciap mengenai rakaman video tular itu, Ahmad Fadli berkata pandangan berkenaan adalah berbahaya. Kata Ketua Penerangan PAS Pusat itu lagi, tidak benar untuk Ngah menuduh langkah pelajar dan sekolah terbabit mengajar kanak-kanak mengenai keganasan dan dendam. Katanya padahal ia hanya satu kaedah mengajar mereka mengenai perjuangan yang sedang ditegakkan di bumi Palestin. Beberapa hari lalu, tular rakaman video pendek menunjukkan sekumpulan kanak-kanak berpakaian seperti pejuang Palestin. Ia mengundang kritikan sesetengah pihak dan dianggap sebagai mempromosikan keganasan. Untuk rekod program berkenaan berlangsung di luar dari tempoh sambutan Minggu Solidariti Palestin, anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia mulai 29 Oktober hingga 3 November ini. Pada 28 Oktober lalu, Ngah menciap untuk menyatakan pandangannya bahawa sekolah bukanlah tempat untuk berkonflik atau menanam fahaman ekstremis. Dalam hantaran tersebut, Naib Pengurusi Kebangsaan DAP itu turut mengapilkan gambar dua murid bersama kain melilit kepala sambil memegang senjata mainan. Ahmad Fadli berkata kenyataan dibuat Ngah itu secara tidak langsung menunjukkan pendirian sebenar sesetengah pemimpin kerajaan terhadap isu Palestin. Katanya ini merupakan kenyataan yang sangat bahaya. Pada kami ia menampakkan wajah sebenar sebahagian pemimpin yang berada dalam kerajaan hari ini. Dalam perkembangan, sama ada Ahmad Fadli mendakwa sebuah sekolah di Selangor turut menganjurkan program yang menunjukkan pelajar yang membawa senjata mainan. Kata Ahmad Fadli, program itu diadakan pada 20 Oktober lalu. Bagaimanapun, semakan mendapati hantaran terbabit telah dipadamkan. Katanya, kalau yang terlibat dengan Solidariti Palestin dianggap ganas, bagaimana pula senjata mainan dalam bentuk kostum adiwira, dalam komik dan sebagainya dianggap tidak mengapa. Ini satu pandangan berat sebelah. Justru Ahmad Fadli menggesa KPM tidak mengambil tindakan ke atas pelajar serta guru yang terlibat dalam program menyokong Palestin berkenaan.
Katanya kami menuntut supaya guru-guru yang terlibat dalam Minggu Penghayatan Palestin ataupun solidariti itu jangan ambil tindakan. Kalau dikenakan tindakan, kita Perikatan Nasional akan nyatakan pendirian dan akan mengajak seluruh masyarakat Malaysia untuk sama-sama bersolidariti dengan pengurusan pihak sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau telah meminta Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menghubungi pihak Turki dan Arab Saudi untuk menyatakan kewajaran mengadakan sidang tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam. Katanya sidang ini juga harus melibatkan negara-negara seperti Brazil, Rusia dan China yang menyatakan sikap tegas menentang keganasan Israel. Terdahulu Perdana Menteri di Dewan Rakyat telah menyatakan sokongan Malaysia terhadap cadangan Turki dan Arab Saudi untuk mengadakan mesyuarat OIC bagi membincangkan isu Palestin. Duta Besar Turki ke Malaysia, Emir Salim Yüksel pula memaklumkan bahawa Republik itu menjalin kerjasama erat dengan negara ini dalam isu Palestin termasuk berkaitan penyelarasan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Beliau berkata perkara itu turut dibincang oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Anwar semasa lawatan 2 hari Perdana Menteri ke Turki pada 21 Oktober lepas. Recep Tayyip Erdogan dan Anwar semasa lawatan 2 hari Perdana Menteri ke Turki pada 21 Oktober lepas. Berdepan pemilihan barisan kepimpinan tidak lama lagi yang dijangka panas, Pemuda Amanah diseru supaya lebih matang dalam meraihkan demokrasi. Ketua Pemuda Amanah Bacok, Abdullah Akili Romeli berkata, sebarang kempen sama ada secara terbuka di media masa atau secara dalaman di peringkat akar umbi haruslah diraikan. Katanya ia adalah sebahagian daripada pesta demokrasi yang dijamin oleh perlembagaan parti, apatah lagi Amanah merupakan parti yang berpegang pada nilai progresif. Sebab itu kita sepatutnya menjunjung tinggi nilai keterbukaan dan juga kebertanggungjawaban dalam berkempen untuk memilih pemimpin. Dia berkata demikian sebagai mengulas kenyataan pengarah komunikasi Pemuda Amanah Nasional Hazmi Hassan sebelum ini yang menggesa ahli menolak kempen secara berlebihan. Katanya gesaan menjelang pemilihan sayap itu dibuat bagi mengelakkan perpecahan seperti yang berlaku sebelum ini. Katanya kami menolak kempen yang berlebihan kerana pemilihan ini adalah dalam kalangan keluarga besar Amanah. Oleh itu, Pemuda Amanah harus mengambil pendekatan yang rahmah dalam berkempen. Kami berharap pemilihan kali ini tidak akan mengulangi isu perpecahan seperti sebelum ini. Abdullah Akili menegaskan memang perpecahan akibat pertembungan dalam pemilihan harus diwaspadai tetapi ia bukanlah sehingga membuat ahli parti paranoid. Keadaan itu katanya hanya akan membawa kesan buruk pada Amanah kerana secara tidak langsung membantukan amalan demokrasi dalam parti. Katanya kami Pemuda Amanah Bacok yakin kepada kematangan ahli-ahli pemuda untuk membezakan dan bersaing dengan sihat dalam pemilihan nanti. Sementara itu, Pemuda Amanah Kawasan Kepong beranggapan pemimpin di peringkat nasional perlu lebih terbuka menerima kritikan agar sektor publik dapat lebih berkembang. Bahkan mereka juga membayangkan menyokong gesaan agar muka baru di bawah memimpin Pemuda Amanah Nasional agar ia mampu menzahirkan idea yang segar. Pun begitu, Pemuda Amanah Kepong menegaskan usaha tersebut perlu dibuat dalam suasana rahmah dan matang. Katanya, seterusnya ingatan penting juga diberikan kepada sesiapa sahaja yang bakal menerajui tampuk kepimpinan sayap Pemuda Amanah Nasional selepas ini agar lebih kuat bekerja, lebih inklusif, lantang bersuara, tegas berpendirian, cepat bertindak serta membawa pendekatan yang berbeza seiring imej nama Pemuda Amanah. Pemimpin yang bakal dilantik nanti juga harus berani menjalankan dasar baru di peringkat negeri dengan membiarkan jawatan tersebut diterajui anak tempatan yang lebih kenal keadaan setempat. Dalam perkembangan lain, Pemuda Amanah Kepong turut menyatakan pendirian untuk menyokong amanah Muhammad Sabu kekal terus menerajui parti itu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing menyelar anggota pembangkang Datuk Mas Almayati Samsudin yang menggunakan Islam sebagai hujah mereka dalam melemparkan tuduhan terhadapnya. Katanya, janganlah guna isu yang bukan-bukan. Contohnya, ahli Parlimen Majlis Tanah kata saya mabuk, saya minum, saya nak kata bahawa saya bukan orang Islam, saya minum apa salahnya? Saya pergi ke Pelangai sana semasa pilihan raya kecil. Mereka ajak saya menyertai festival Tanglong. Saya minum, saya bermain dengan budak-budak macam orang gila sikit, apa salahnya? Kalau saya orang Islam, memang saya tak boleh buat macam itu. Tapi saya bukan Islam, maka saya boleh buat. Pada 16 Oktober lalu, Mas Almayati secara sinis menegur Tiong yang dianggapnya tidak sesuai menjalankan tugas sebagai menteri yang menjaga hal ehwal pelancongan, seni dan budaya berdasarkan video yang dikongsi oleh Tiong di akaun Facebooknya. Mas Almayati mempersoalkan sama ada Tiong mahu memperkenalkan Malaysia dengan cara mabuk dan menari di khalayak ramai. Tiong ialah Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak, ahli Parlimen Bintulu dan Adun Dudong.
Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersiap siaga sekiranya terdapat sebarang keputusan atau mandat untuk digerakkan sebagai tentera pengaman ke Palestin, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Menurutnya, ia termasuk persediaan pasukan pengaman Batalion Malaysia Negara yang bertugas di bawah pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan sekiranya diperlukan segera, antaranya bagi tujuan evakuasi rakyat Malaysia di kawasan terkesan. Katanya biarpun sehingga kini tiada sebarang keputusan mengenai perkara itu daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kita tetap bersedia malah kementerian ikut rapat perkembangan di Palestin serta bekerjasama dengan kementerian luar. Jadi kalau kerajaan kata hantar tentera ke Palestin, kita akan ikut kerana sebarang keputusan untuk itu bukan dalam bidang kuasa Kementerian Pertahanan, sebaliknya tertakluk kepada kementerian luar. Muhammad berkata sebarang keputusan untuk menghantar tentera ke Palestin secara unilateral memerlukan penilaian rapi daripada pelbagai pihak, termasuk negara sekitar di kawasan yang bergolak. Dalam pada itu, Muhammad berkata beliau akan membawa isu berkaitan Palestin pada sesi perbincangan dengan Menteri Pertahanan ASEAN pada minggu depan sebagai topik sampingan bagi mendengar suara negara-negara rantau itu berkaitan konflik berkenaan. Katanya, kita nak dapatkan suara ASEAN kerana kita ada satu pegangan iaitu ASEAN Centrality. Sekiranya semua negara ASEAN bersetuju untuk kita hantar tentera ke Palestin di bawah panji PBB. Muhammad berkata sehingga kini Malaysia sentiasa komited memberi sokongan bagi mencapai keamanan sejagat menerusi panji PBB dan ia terbukti melalui penglibatan dalam 37 misi sama ada sebagai tentera pemerhati atau pengaman. Katanya antaranya di Kongo, Somalia, Namibia, Kemboja, Bosnia-Herzegovina, Timor Leste dan yang terkini di Lubnan. Malah kini ATM masih terlibat dalam 5 misi antarabangsa di bawah PBB. Sementara itu, menjawab celahan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim sama ada kerajaan bercadang menghantar tentera pengaman ke Palestin melalui Pertubuhan Kerjasama Islam. Muhammad berkata perkara itu diserahkan untuk pertimbangan Wisma Putra memandangkan ia melibatkan negara lain. Dalam perkembangan lain, Muhammad berkata ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM iaitu Tentera Darat Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia akan memulakan proses perolehan aset baru. Beliau berkata antaranya melibatkan perolehan 60 kereta perisai infrati buat TDM, 3 kapal misi pesisir dan kerja-kerja memasang pulih 2 aset kapal selam untuk TLDM serta 12 helikopter baru untuk kegunaan TUDM. Katanya keselamatan persepadanan pula akan terus diperkukuh dan dipertahan dengan pembinaan 7 pos imbangan antaranya di Melikin dan Pak Dalih Sarawak. Menyentuh mengenai perkembangan kapal tempur pesisir, Muhammad berkata pembinaannya diteruskan atas dasar ia amat diperlukan bagi memperkukuh dan meningkatkan keupayaan operasi TLDM. Katanya kementerian beri tumpuan sepenuhnya untuk melangkah ke hadapan, pastikan LCS ini siap ikut jadual seperti kontrak jadual ke-6 yang ditangani pada Mei lalu. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.